Yang keenam, masjid kita kena datang sebab di masjid ini lubuk segala amal ibadah. Apa ibadat tuan-tuan nak buat? Semua ada dalam masjid sekarang. Tuan-tuan nak buat ibadat apa? Misalnya membersihkan masjid, dia punya pahala lebih besar daripada membersihkan jalan raya. Membersihkan masjid ni, saya teringat ini saya nak menggalakkanlah kepada tuan-tuan. Pasal membersihkan masjid ini, dalam satu hadis kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Man akhraja adan minal masjid banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa-siapa yang mengeluarkan satu kekotoran saja daripada masjid, Allah akan buat baginya satu rumah dalam surga. Hadis Ibnu Majah. Satu kekotoran saja daripada masjid, rumah dalam surga. Sekali lagi mungkin orang akan berkata, ada rumah buat apa di surga? Kan dah ada surga, nak buat apa rumah? Rumah itu untuk prestige. Kalau kita di KL ada rumah, nampak prestige. Ataupun tuan-tuan sering buat umrah, sampai orang tanya, ente pergi Mekah duduk hotel mana, package mana? Saya tak duduk hotel, saya ada rumah. Rumah dekat mana? Jabal Sudan ada, Kak Kiah ada. Akan act tu lain sikit lah, ada rumah di Mekah. Ataupun kerap pergi London, you kerap pergi London, duduk hotel mana murah-murah? Saya duduk hotel. Habis duduk mana? Saya ada rumah kat London, kat Bayswater. Bayswater ada rumah, saya ada rumah. Itu baru ada rumah. Bayangkan kalau ada orang rumah, itu lagi act lagi action lagi. Sebab itu membersihkan satu kotoran saja sudah menjadikan ibadah besar. Sebab itu macam masjid kita ini, Masjid Tarik Air ini, dalam satu hadis Nabi memang menyuruh supaya masjid ini pertama bersih dan mesti diwangi-wangikan. Itu memang disuruh. Dalam satu hadis, anna Rasulullah amara bil masajid an tubna fi duri wa an tutahhara wa tutayyaba. Nabi menyebutkan bahawa, kata sahabat, Nabi sering memerintahkan supaya masjid itu dibina di kawasan yang ada orang, kawasan penempatan. Jangan buat atas bukit yang tak ada orang. Yang kedua, mesti dibersihkan dan diwangi-wangikan. Masjid mesti wangi. Sebab itu di dalam masjid tak dibenarkan bau-bauan yang mengganggu. Antaranya sigaret tak dibenarkan, sebab baunya mengganggu jemaah yang tidak suka kepada asapnya. Begitu juga durian. Jangan buat pesta durian di masjid. Pesta manggis tak apa, rambutan tak apa, jangan durian. Kecuali durian tu dah tak ada bau, kerana tak semua orang suka kepada bau durian. Ingat, apa saja bau yang tak disukai oleh sesetengah manusia, maka malaikat pun tak akan suka bau itu. Dalam satu hadis Nabi menyebut, fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat dia akan terganggu dengan bau-bauan yang mengganggu anak-anak Adam. Hadis Muslim. Sebab itu kalau puan-puan, tuan-tuan datang masjid, bau durian, aduh boringnya. Malaikat pun boring juga. Okeylah, aku pun boring, dia pun keluar. Tak ada rahmat. Puan-puan masuk masjid, bau rokok, sigaret, Marlboro. Wah, bau rokok lah dalam masjid. Malaikat pun sama. Lah, bau rokok, jom balik. Tak ada rahmat hari tu. Sebab itu, masjid mesti sentiasa wangi. Wangi tu pasanglah apa-apa, tak ada masalah. Bohor boleh, MBPO boleh, apa-apalah. Asalkan wangi, tidak ada masalah. Teringat saya satu kisah. Ini puan-puan kena ambil pelajaran. Ummu Mahjan. Ummu Mahjan ini dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad ada bawakan satu hadis riwayat Imam Muslim. Dia satu hadis berkenaan Imam Bukhari tentang satu orang wanita di zaman Nabi. Dia ni kerja cleaner masjid. Makcik lah cleaner masjid. Jadi satu hari dia meninggal dunia. Para sahabat pun kebumikan jenazah dia. Hari esok Nabi pandang-pandang masjid, Nabi tengok makcik ni tak ada. Lantas Nabi tanya kepada sahabat, mana makcik yang selalu cuci-cuci tu? Macam kat office kan ada cleaner Saya selalu kalau dekat masjid,
Cleaner tu semua saya panggil dia Nora je semua. Saya tak tahu nama sangat, panggil Nora. Sebab baju dia belakang ada tulis Nora. Saya pun tak tahu Nora tu apa. Syarikat cuci tu agaknya. Terpanggil Nora je lah. Nora ni Nora. Semua Nora je lah saya panggil, senang cerita. Dia pakai baju cleaner tu, panggil Nora, mari sini. Jadi Nabi tengok, mana pergi cleaner, tak ada. Nabi pun tanya, mana pergi? Dia jawab oleh sahabat, oh dah meninggal ya Rasul. Kami semua dah kumikan dia. Nabi berubah muka. Apa tak beritahu sama aku? Kata sahabat, ya Rasul, cleaner je pun. Bukannya JK masjid. Bukannya ketua Dewan Muslimat ke, tak ada. Cleaner je. Kata Nabi, walaupun dia cleaner, dia telah buat satu amalan yang begitu mulia sekali. Tunjukkan aku mana kubur dia. Kata para sahabat, inna hadhil kuburu mamlu'atun zulmatun ala ahliha wa inna Allah yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Hadis Nasa'i pula. Kata sahabat, Nabi bila sampai ke kubur tersebut, lantas Nabi pun berdoa. Maka kata Nabi, sesungguhnya kubur ini asalnya gelap, tapi sekarang penghuninya telah diberikan cahaya oleh Allah, kerana aku datang telah mensolatkan kubur ini ataupun jenazah ini. Yang cuci, yang Nabi semayangkan ini cuci masjid saja. Sebab itu puan-puan khususnya, janganlah ingat kita datang masjid kemas-kemas cuci-cuci, tak ada besar pahala. Besar pahala di sisi Allah. Dan bagi tuan-tuan pula, cuci masjid ini bagus untuk buang sifat sombong. Buang sifat sombong. Ni depan ni macam-macam, pangkat besar, jawatan ada, gelaran, peringat melentang sana sini. Kadang kalau tak kontrol, tak ada tasawuf, boleh jadi sombong. Kita takut kita mati dalam kesombongan itu. Jadi cara nak buang sombong, datang cuci masjid. Cuci bukan masjid, tandas masjid. Ada satu cerita, ini bukan cerita politik lah, tapi nak menggambarkan kita boleh ikut mana yang baik. Saya ada kawan nama Ustaz Datuk Syarhan. Syarhan ni dia penceramah, masa yang sama dia boleh umat orang lah. Dia cerita pada saya. Jadi cerita ni berlaku pada dia. Dia cerita pada saya. Artinya ceritanya sanad mutawatir lah. Sebab dia yang cerita pada saya. Saya cerita pada tuan-tuan, mutawatir lah. Kata dia panggil saya Bear. Bear tu bukan makna beruang. Bear tu abang. Kan tuan-tuan pelik pula, apa dia panggil beruang kat ustaz? No, Bear tu abe. Abe dia kata, Bear. Kawan dia kata. Ada sekali, ni cerita Menteri Besar Kelantan yang dulu. Tuan Guru Ni Aziz. Ini bukan cerita politik, cerita ambil intibar. Dia kata kawan balik ke Kelantan, sampai pukul 3 pagi, parking kereta, pergi masjid. Pergi masjid Pulau Melaka, Kampung Melaka begitulah. Dia parking di situ. Masa tu pukul 3.30 pagi. Dia berani, kalau kita 3.30 tak berani dah iktikaf masjid. Dia orang berani, dia duduk masjid. Dia kata lebih kurang pukul 4 pagi, dekat tandas bunyi ada orang berus tandas. Zuzra, zuzra, zuzra. Kalau kita lari ya, dia tak, dia pergi tengok. Dia tengok-tengok, dia buka pintu, rupanya Menteri Besar Kelantan tengah cuci jamban. Sungguh-sungguh. Dia pun tanya, mana Tok Guru? Mana Tok Guru? Cuci jamban? Lah, cuci jamban. Jawab gitu. Apa cuci jambannya? Dia kata, hamba bukan cuci jamban, hamba cuci sifat sombong. Habis tu dia pun tanya, sudah lah. Dia pun sembang, sombong apa? Tok Guru ni bukannya sombong, ramai lagi orang lain sombong. Tak, dia kata, saya ni orang lain yang berhormat, saya yang amat berhormat. Saya besar lagi, saya punya pingat banyak pada orang. Orang lain datuk je, saya Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji Nik Abdul Aziz bin Nikmat. Orang salam saya bukan salam sebagai menteri besar, salam sebagai Tok Guru ada. Bukan semua yang datang minta projek, minta barakah, minta doa. Orang cium tangan saya sampai siku, sampai sini orang cium. Kalau saya tak kontrol, jadi sombong. Macam mana nak buang sombong? Saya cuci jamban. Sambil cuci saya bercakap dengan Tuhan, Tuhan, ni Menteri Besar Kelantan cuci jambannya, level tu di sisi kau, Tuhan. Jadi tuan-tuan kalau ada sikit-sikit nak sombong, ada macam nak action sikit, belagak-belagak sikit, datang masjid, minta izin dengan Tan Sri, cuci jamban. Saya ingat Tan Sri tak ada masalah, pukul 3 pagi boleh buka. Cuci lah, sediakan berus, Ipsi sediakan berus dengan pep berbuku, taruh tepi tu. Kalau datang pukul 4, suruh serang, tu di tengah tasawuf lah tu. Ni nak bersihkan sifat-sifat sombong. Datanglah cuci masjid, tak ada masalah. Cuci masjid. Selain dapat pahala, juga boleh datangkan dekat dengan Tuhan. Bayangkanlah ya, jemaah kita daripada luar datang pergi tandas,
Wah, bersihnya macam hotel. Yang bersihkan kita. Besar pahalanya mudah-mudahan. Selesai.